Okey, dekat customer portfolio ni kan. Puan-puan, tuan-tuan tahu tak baca macam mana? Berapa bahagian kita? Okey, macam GSA tadi kan saya dah terangkan 100%. GAE kali 10 ni 10% kita punya. Holding inventory ni, nilai ni kita punya semua, tapi dalam nilai ni 15% lah yang kita punya. Yang selebihnya QN dah bagi kat kita kan. Jadi kita terima keuntungan daripada nilai yang tinggal tu lah dengan gram tu. Okay. Dekat GAE, apa yang ada dekat GAE? Okay. Dekat GAE dia ada list. Okay. List ni adalah senarai GAE yang kita dah beli, yang belum dijual. Right. Macam saya ni, saya beli pada 14 hari bulan 3 tahun 2022. Masa ni lah yang saya banyak buat keuntungan. Tapi masa tu kan saya belum ada ilmu sangat. Jadi pada harga 67 tu saya lepas dapat keuntungan, saya terus beli kan. Saya tak tunggu dia turun sikit. Saya tak tunggu dia turun isi minyak sikit, saya terus beli kan. Cakap sebab nak untung cepat kan. Jadi sampai sekarang adalah beberapa unit saya masih belum terminate, tapi tak ada masalah. Sebab selagi tak terminate, modal saya yang initial investment ni tak akan hilang. Alright. Sebab apa? Sebab kita di QM bermain dengan masa dan bermain dengan holding power saja. Kalau kita tak sabar, memanglah kita akan rugilah. Macam saya ni memang rugi teruk lah. Sebab management fees pun dah negatif sebab dah lebih setahun kan. 14 hari bulan 3, 2022. 14 hari bulan 3, 2023 dah habis setahun. Jadi sekarang bila saya terminate, dia akan jadi macam GAE kali 5 lah. Dia akan tolak balik management fees ni. Yang $16.83 ni dia akan QM akan tolak balik. Contohnya saya tekan 1 termination Okey. Saya tekan 1 unit. Kita tengok berapa yang dia akan bagi kat saya. Kat sini bila kita terminate dalam keadaan account kita loss, QM dah tersiap-siap tulis warning kat kita. Warning, you are terminating at loss position. Sebab apa? Sebab modal saya, masa saya beli ni adalah 1,370 lebih lah untuk 38 gram. Macam sekarang, 38 gram harga dia 1,519 tadi. Kalau saya tak silap saya lah. Okay. So kalau saya terminate sekarang, saya dapat 648 lah. Saya dah loss lah sebahagian daripada modal saya. So apa yang kita buat, saya perlu tunggu je lah. Sebab apa? Sebab kita tahu emas tak selamanya dia turun. Dia akan naik. Dan masa dia naik pun tak selamanya dia naik. Dia akan turun sikit. Macam tu. Tapi emas tetap naik 5 hingga 10% setahun. Okay. Turun naik tu biasa. Okay. Okay, dekat ni pun dia ada pilihan bank account ataupun gold storage account. Kalau saya terminate, saya akan dapat 648 ke bank account lah. Sekiranya saya tick bank account kat sini. Tapi biasa saya, bila saya buat GAE, saya tak akan direct ke bank account. Sebab apa? Saya suka pergi kepada GSA lah. Ini pilihan saya. Terpulang pada masing-masing. Okay. Bila pergi kepada GSA, saya boleh buat GCA lagi sekali daripada keuntungan yang saya dapat. So, saya akan dapat 2 keuntungan. Pertama, keuntungan semasa saya beli GAE dan keuntungan selepas saya buat GCA tu, emas naik harga, saya boleh dapat lagi keuntungan daripada holding yang saya ada tu. Macam tu. Kalau macam tuan-tuan puan-puan nak terus dapat ke bank account pun tak ada masalah. 1 hingga 7 hari bekerja, duit kita akan masuk kepada account yang kita letak kat sini lah. Contohnya kepada bank kan, dia akan pergi kepada account yang kita dah masukkan kat sini. Alright, boleh faham tentang GAE? Ada soalan, GAE ke GSA lebih cepat dari GAE ke bank? Betul. Lebih cepat. Kalau kita terminate GAE ke GSA tak sampai 2 minit, kita dah nampak dah
nilai emas kita dekat paparan dan gram yang kita ada dekat paparan customer portfolio kita akan bertambah kat situ. Right? Kalau GAE ke bank 1 hingga 7 hari bekerja. Kadang-kadang makan masa sampai lebih 8 hingga 10 hari lah. Tengok masa orang terminate. Alright. Dekat GAE list juga ada termination. Alright. Termination ni akaun-akaun kita yang kita dah terminate. Inilah yang kita dah terminate, berapa keuntungan. Alright. Kita boleh tengok kat sini. Kita boleh view lagi kat sini. Apa transaction yang kita dah buat. Alright. Ada soalan tentang GAE? Kalau tak ada, saya pergi kepada seterusnya. Boleh faham ke? Ada 132 orang lagi ni. Faham kot dah tak ada soalan, dah tak ada. Maknanya kalau untuk JE ni dia lebih kepada untuk termination ni lah, ya tak? Ya betul. Termination nak ke mana dan maknanya mana kalau kita nampak untung tu kita terminate lah, itu yang pertama. Keduanya kita nak pindah nak ambil duit tu ke ataupun kita nak convert kepada GSA, betul ya? Itu je. Ya betul. Okay. Pastikan apa tu net cash out kita lebih tinggi daripada initial investment. Boleh tunjuk kita. Boleh tunjuk macam tadi. Boleh tunjuk sekali tadi. Boleh ni okey, GAE. Okey, GAE. Yang mana kena lebih tu? Untuk list Okey, GAE dia kena lebih kat sini. Okey, macam mana kadang-kadang kita dah beli banyak-banyak kan. Kita tak ingat dah modal kita kan, betul. Kadang-kadang saya pun saya tak buat record, saya main tengok je kat sini. Kalau orang yang teliti, orang yang betul-betul ni memang dia orang buatlah satu record. Contohnya ni beli harga pada harga berapa gram. Kita boleh tengok kat sini. Pergi dekat kod. Okey, pergi dekat kod ni. Saya tunjuk cara macam mana kita nak tahu berapa modal kita yang asal lah. Alright. Dekat kod ni, dia ada detail. Down payment amount ni 250 USD ni memang tetap lah. Flexi 2250 ni memang tetap. Tapi kita kena ikut kiraan duit kita berapa. Okay. Tengok kat sini. Dengan 250 USD ni, saya beli satu unit dapat 38.29070. Tapi emas saya hanya ada 3.8299070 sahaja. Sebab 38 ni kan gandaan 10 kan. JX 10. Okey. Masa saya beli harga 65.29. So kalau saya nak dapat keuntungan, saya kena tambah. Sebab dia dah lebih setahun, saya kena tambah 6.5% lagi lah. Baru saya dapat untung tau. Sebenarnya lah. Kalau ikut pada nak mengira keuntungan yang betul lah. Okay. Kontrak ni 13 hari bulan 3, dia tengok hari yang kita beli. Berapa dipungut management fees? 3.5% setahun. Okay, bank. Okay. Ni akaun QM tau. Bukan akaun kita. Alright. Ni kita punya transaction number, sijil kita, sijil yang kita beli tu. Okey, payment amount. Ni modal saya 1379.11 ni termasuk management fees ya untuk 38 gram ni. Dekat sini pun dia tulis rimak. Okey. 250 campur 78.75 tu management fees lah. Ni 1379 ni termasuk management fees lah. Okey. Dekat sini, saya selalu ingatkan untuk siapa yang beli GAE ni, seelok-eloknya print kita punya gold certificate ni. Sebab apa? Sebab untuk kita, referral kita, untuk keselamatan kita, print saja. Setiap kali beli print, lepas tu dah jual, tulis rimak jual macam tu. Alright, tekan back. Kita dah tahu modal kita 1379.11. Kita nak tengok dekat list dia. Dekat list dia kat sini kita boleh tengok, alright.
Ni sekarang lah. Okey, ni harga sekarang 62.88. Saya beli tadi harga 65. Sah-sah dah lah. Akaun yang ni memang masih rugi. Rugi teruk. Okey, modal saya 250. 250 tu untuk harga emas 38 gram. 3.8 gram ni. Okey, net cash out ni yang saya dapat. Okey. Yang saya dapat bila saya terminate. Management fees refund, tak ada refund dah. Sebab dah lebih setahun. Saya kena bayar pula pada QM. Okey. Untuk yang kat sini, kalau unit kita belum cukup setahun, kalau kita nampak net cash out kat sini, 350, bermaksud akaun kita dah untung lah. Sebab modal kita 250. Net cash out ni kita ingat satu je. Net cash out ni mesti melebihi daripada initial investment ni. Modal kita. Ni modal kita sama. Tapi yang kita dapat ni mesti lebih. Lepas tu kalau tak cukup setahun lagi, management fees refund ni dia akan return balik kat kita berapa. Kalau dah lebih setahun, dia akan ambil berapa yang kita masih hutang dengan dia lah untuk ni 90 sen sehari tu. Macam tu. Boleh tuan? Boleh. Boleh Jelas tak? Boleh. Kalau tak jelas, saya ulang lagi. Okey. Okey. Ni dekat list dekat GAE ni, macam mana kita nak tahu kita beli satu unit GAE tu kita dapat berapa Kadang-kadang kita tak tahu berapa gram. Kita boleh kira sendiri. Ni kita boleh tarik tahu. Sekarang kita nak tahu pada harga sekarang 62 tadi kan. Dia perlu okey. Kita tekan ni Malaysia ni. Okey. Harga QM jual kat kita 297.87 ni dah termasuk spread lah. Spread dia 3% untuk GAE kali 10. Okey, selling price ni 1150.25 ni kita bagi 297.87. Ada siapa boleh kira berapa gram kita akan dapat jika kita beli sekarang? 1150.25 bahagi 297.87. Ya, saya tak ada kalkulator. Kita pasal apa ni GAE? Kita pasal GAE. Macam mana kita nak tahu berapa gram kita akan dapat? Macam itulah formula dia. 1150.25 bahagi 297.87. Kita akan dapat berapa gram untuk satu unit. Pada masa ni kalau kita beli. Unit harga ni QM selling dengan yang kita dapat ni memang memainkan 3.86 gram. Okey. Macam itulah kira dia. Jadi kalau 3.86 gram kita akan dapat 38.6 poin berapa tu? 4 nombor kat belakang tu kita kena kira. So semakin banyak gram yang ada kat sini yang kita beli ni, semakin cepatlah kita akan mendapat keuntungan. Yang ni pun kita kena kira. Bukan kita tengok harga sahaja. Alright. Jadi berapa yang kita kena bayar termasuk management fees, kita tekan kat sini unit 1, kita boleh tahulah. Okey, kita tekan submit. Sorry, tekan method ni daripada online. Daripada Malaysia, tekan submit. Okey. Dengan 3.86 gram tadi yang kita kira tu, termasuk management fees, kita kena bayar 1,512.58. Inilah untuk satu unit GAE pada masa sekarang yang terpaksa kita bayar termasuk management fees. Masa yang tahun lepas tu saya beli 3.8 juga, tapi dengan harga 1,300. Macam mana kita tengok harga emas peningkatan harga emas tu semakin meningkat. So kalau kita ada duit lebihan, duit tak pakai, tu bolehlah kita gunakan untuk kita gandakan dengan membeli GAE ni. Sekarang memang
buying zone, kita boleh beli. Kalau kita ada nak beli 10 unit, mungkin kita boleh beli 5 unit dulu pada harga 62 ni. Kalau ada turun lagi, kita boleh beli lagi. Alright, boleh so saya dah cover 3 produk yang ada dalam QM. Ada apa-apa soalan? Okay, Untuk produk. siapa ada soalan, insyaAllah mungkin boleh diajukan, terus buka mic ataupun di ruangan komen. Untuk 3 produk tu, kita jangan takut untuk tekan-tekan tu. Jangan tekan confirm saja kan. Kalau tekan confirm terjual lah. Ada soalan daripada Idina. Untuk GAE, kalau mau terminate, kena terminate satu persatu, dapat tak terminate sekaligus apa yang lebih telah dibeli. Kita kena ikut layer, ikut list dia. Tapi contohnya kalau dalam list GAE ni ada 5, sekali kita beli 5, kita boleh tekan 1 unit dulu, ataupun kita nak tekan 4 unit, ataupun nak jual semua sekali pun boleh. Dekat GAE list ni, kalau contohnya kalau kita beli 2 lah. Kalau kita beli 2, kita nak jual 1, kita tekan 1. Tapi kalau kita beli 1, kena tekan 1 lah. Sekarang harga 6292. Pagi tadi saya nampak 62.12. Ya, paling rendah pagi tadi 6212. Okey. Kalau ada soalan, kalau tak ada saya nak tunjuk sikit dekat user setting ni lah. Okey, user setting ni apa yang perlu kita buat dekat user setting. Okey, dekat user setting yang pertama kita kena semestinya bank account kita lah. Sebab tanpa bank account macam mana urusan jual beli kita kan. So kita kena masukkanlah. Sekiranya kita ada 10 bank, kita boleh tekan add sampai 10. So masa kita nak terminate tu, pilih je lah bank mana yang kita nak, yang kita rasa nak simpan duit tu. Okey. Selain daripada tu, kita boleh tukar language, nak bahasa apa yang kita nak gunakan kat sini. English, bahasa Melayu, bahasa Cina ni. Okey. Kita boleh select mana. Nak tukar password, tukar password yang dekat, yang masa kita login tadi pun boleh kat sini, tekan. Tapi kita kena ingatlah password yang lama. Kalau tak ingat nak tukar password, tak boleh juga. Kita kena contact customer service. Okey. Lepas tu dekat sini kita boleh tukar kita punya 6 digit pin juga. Yang 6 digit pin ni amat penting. Tak ingat yang ni kita tak boleh jual, ataupun kita tak boleh buat transfer kita punya unit kita. Jual boleh, tapi bila dah masuk dalam GSA tu kita nak buat QM buy ataupun kita kena nak buat GCA tu tak lepas kalau kita tak ingat 6 digit pin ni. Okey, dekat edit profile pula kita itu 598 211 semua sama. Ada direct add. Apa tu? Sama. Cakap dengan saya ke cakap dengan siapa? Alright. Dekat edit profile ni yang pentingnya adalah yang berbintang ni. Berbintang ni dulu masa web yang lama dekat sini employer name ni tak ada lagi. Ni baru ada lah. Saya tak update sebab saya tak kerja dengan siapa-siapa. Okey. Lepas tu date, pendapatan ni semua untuk income tax lah. Sebab QM kan adalah pembayar terbaik income tax. Dia dapat anugerah, tahu tak? So kita tak boleh lari lah. Alright. Ni perwarisan kita, siapa nak masukkan gambar kita pun boleh kat sini. Then kat sini adalah tempat kita masukkan bank statement kita. Dulu tak wajib tau, sekarang dah wajib. Sebab apa? Ramai yang key in nombor akaun masing-masing salah. Lepas tu dia salahkan QM, duit dia tak masuk. Sedangkan masa dia key in tu dia pergi nama dia, tapi dia pergi letak nama akaun anak dia, mak dia. Mana boleh? Penama tu mesti akaun adalah akaun penama QM tu sendiri. Ahli tu sendiri. Tak boleh mewakilkan orang lain untuk masukkan duit tu. Sebab
Ni kan macam bank kan, macam dengan bank lah. Dia QM ni straight macam bank juga. Okey, pewarisan ni waris lah, siapa-siapa pewaris kita yang nak letak kat sini. Alright. Lepas tu dekat estate ni tak perlu tick lah, sebab kalau kita tick dia pergi kepada amanah raya lah nanti. Kita punya pewaris akaun kita ni ke amanah raya dulu baru untuk pengagihan faraid apa semua tu, right? So yang ni tak payah tick. Kalau dah tertik, contact CS balik, right? Untuk dia release balik tick tu, right? Dekat upload KYC ni, Ada tak ST. upload KYC ni dia mesti dalam keadaan status approve untuk kita jual ataupun untuk kita buat DCA ataupun untuk kita terminate JAE kita, mesti approve. Kalau tak approve, kita tak boleh terminate. Beli boleh. Contohnya ahli kita baru daftar. Dalam keadaan harga sekarang, dia terus nak beli 10 unit. Terus bagi dia beli je. Nanti baru buat eKYC tu. Tak ada masalah. Okay, sebab apa? Harga dia tak akan terus naik melonjak macam tu. Dia ada dia punya tangga-tangga dia tu. Okay. QR code ni untuk kita scan ataupun kita nak buat kad, kita nak buat name card kan. Kita tekan dekat customer registration. Ni adalah QR code saya lah. Setiap orang ada QR code masing-masing. Dekat sini pun ada copy link ni untuk kita registerkan sesiapa yang nak jadikan kita referral lah. Okay. Dan yang terakhir, email, mobile, tu je lah. Kalau 6 digit, kalau 6 digit PIN tu, kalau katalah tak ingat, boleh macam mana ya? Kita kena tu pergi yang dekat mula-mula tadi kan, ada yang chat live tu kan. Tekan kat situ bercakap dengan ejen. Kalau macam lama dia tak layan kita, boleh tulis email kepada Cubic Care. So dekat sana kita hantar email, dia akan bagi kita password baru untuk dia akan buka lah untuk kita re-enter balik kita punya 6 digit PIN. Right, saya rasa saya dah cover semua. Yang terakhir lah, saya tunjuk payout Maaf, Ada nak tanya kalau lepas kita ambil IC kita depan belakang tu, lepas tu dia tak ada face verification lagi, lepas tu dia pending, KYC pending, tak payah buat face verification ke macam mana? Wajib. Face verification tu lah yang step terakhir untuk approval, Puan. Oh, maknanya saya tak buat face verification lagi lah, saya baru upload aja. Lepas tu Puan kena pergi balik dekat apps QN Gold MY, pergi dekat KYC, tekan balik verification. Okey. Buat balik. Okey, terima kasih. Sama. Ada soalan lagi? soalan. Kalau orang yang bankrupt boleh join QM? Boleh, sebab kita boleh transfer sesama ahli QM kan. Contohnya ni di kalangan ahli keluarga lah, orang yang kita percayai. Contohnya saya ada anak kan, saya ada anak, daripada akaun saya tak boleh nak buat akaun bank. Contohnya saya dah bankrupt, saya tak boleh buat akaun bank. Jadi daripada akaun saya boleh transfer kepada GSA anak saya, GSA saya kepada GSA anak saya. Tak perlu akaun bank. Orang bankrupt boleh join QM. Tapi dengan syarat dia ada proxy lah kat bawah dia. Kalau dia sebatang kara tu kena rujuk kepada QM lah macam mana kan. Username saya guna nombor phone. Kalau nak tukar kepada email boleh tak? Boleh Puan. Macam saya cakap tadi, boleh rujuk kepada CS macam mana nak tukar lah. Sebab di sistem ni saya tak jumpa cara nak tukar username. Okay. Maknanya kalau orang bankrupt tak boleh join QM lah ya. Sebab boleh? Boleh. Boleh join tapi melalui transfer GSA kepada GSA. Dan kalau dia ada beli JAE, dia boleh menggunakan akaun orang lain lah
untuk dia ambil duit buat pembayaran tu, contohnya anak dia. Tapi kalau QM tanya dia kena hantar satu surat lah menyatakan dia tidak ada akaun. Boleh? Maknanya masa daftar tu tak payah letak akaun bank lah ya. Ya, yelah macam mana kalau dah bankrupt dia dah tak ada akaun bank kan. Bank dia kena freeze kan. Alright. Okay, alright. Untuk okay. Ada apa-apa soalan lagi? Soalan lagi? Untuk isu yang bankrupt ni sebenarnya sebelum sistem yang sebelum ni ada klien di bawah saya, dia lepas upload KYC dia kena sertakan sekali dengan akaun bank, penyata bank. So saya rasa Quantum Metal dah solvekan isu ni. Mungkin dia nak fokus kepada mana-mana new klien yang ada isu bankrupt lah. Sebab macam Didi ni bagi tahu, kita boleh transfer, kita boleh terminate GAE kita terus masuk ke GSA. So daripada GSA tu kita terus transfer ke GSA proxy kita, dan proxy kita tu boleh bagi cash tu kat kita lah. Dia punya kaedahnya begitu. Okay? Nak daftar QM untuk koperasi macam mana proses? Koperasi, dia ada satu borang nanti kat grup, nanti boleh minta kat sana. Ya, betul. Sama juga dengan pendaftaran akaun syarikat. Kita kena maklum. Okey. Okey, Apa tuan? Teruskan, Wan. Okey, right. Kalau macam siapa nak bercakap? Saya cakap ke apa? Sabar, teruskan. Kalau macam akaun syarikat, dia mesti di bawah kita lah, di bawah individu. Tak boleh akaun syarikat kita nak pergi letak bawah. Contohnya akaun syarikat saya pergi letak di bawah SM Fairuz, tak boleh. Saya mesti di bawah saya. Syarikat saya mesti bawah saya. Tak boleh pergi letak syarikat saya bawah nama referral orang lain, tak boleh. Kalau yang bankrupt tadi tu, kita kena maklum ke kepada QM atau tak perlu? Jawapan dia mungkin macam SM Fairuz cakap tu lah. Bagi penyata bank kan. Dia kalau kita nak bagi tahu pun boleh, tak nak bagi tahu pun boleh, sebab kita dah ada akaun GSA, so should be fine lah kot. Cumanya kita tak boleh nak transfer ke akaun lah, sebab kita tak boleh nak provide nombor akaun dekat Quantum Metal. So kita boleh dapatkan GSA tu, so GSA tu kita kena transfer ke GSA orang lain. Dia boleh. GSA ke GSA dia tak ada spread, so that kita boleh ambil lah kita punya GSA tu masuk ke akaun bank. Kaedahnya begitulah. Gimana tahu kita ada klien yang malah bankrupt itu kan, bertanya. Jadi saya nak ambil kesempatan lah bila orang tanya bankrupt ni kan. So sekarang ni kita minta dia upload KYC. So bila KYC dah approve, dia dah boleh buat pembelian dan juga boleh buat termination. Itulah kaedahnya. Bila dah katalah dia tu dah bankrupt katakan kan. Jadi mestilah dia tu ada pendapatan lah daripada tu yang mana pihak apa ni, kebankrapan ni mungkin insolvency. Mahafonsi mungkin kata kita merahsiakan pendapatan kita kan. Jadi macam mana dari segi undang-undang itu pula? Dia tahu kita ada pendapatan tapi kita tak declare. Macam mana? Saya rasa soalan ni agak berat lah untuk saya jawab. Sebab dia dah melangkaui untuk statement orang marhain macam saya. So benda ni kena rujuk insolvency lah. Kita cuba rujuk lah dulu Tuan. Sebagai knowledge kan. Ya, betul. Bagus, soalan yang bagus Sebab kita tak tahu potential klien kita kan, kedudukannya macam mana. Tapi semangat dia. Kadang orang yang bankrupt ni duit dia banyak. Ya, betul. Okey, ada soalan sebab kita dah di penghujung majlis. Sebab sekarang ni pun dah melebihi 10:30 malam. So saya buka lagi satu soalan akhir kalau ada. InsyaAllah kalau tak ada, saya ingat saya nak serahkan kepada diri ini untuk buat kata penutup, sepatah dua kata untuk mana-mana kita punya new client ataupun yang masih berkira-kira ataupun tak tahu lagi, copy link dah dapat daripada referral tapi tak register lagi. So okay, ini soalan terakhir daripada Irdina. Untuk termination JE, kalau hari ni saya beli 2 unit, hari sebelum saya beli 3 unit, sistem QM ada tak cara terminate 5 unit terus tanpa terminate satu persatu macam kita beli saham bila nak jual? Okay.
dia kena ikut list by list je tu. Ya, dia Tapi ikut kalau list by dalam list. list tu dia ada 5 unit, kita boleh terminate 3 unit dahulu dan besoknya 2 unit, tak ada masalah. Dia tak boleh Tapi kalau terminate kita nak bersekali. terminate 30 unit untuk semua list, kita tak boleh lagi lah buat masa ni. Oh, GAE 5 Bro, nak kami tanya, belum nak terangkan. tanya. Okey, 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 okey. silakan. Ni, okey, saya Din, dalam QM ni, kita boleh buka dua account ni dalam QM ni. Nak tanya itu je lah. 2 akaun, Macam mana? akaun apa? Ah, Akaun QM. macam akaun QM ni dalam nama kita tapi dua account macam Tak, nama tak lain boleh. kita tak boleh lah. Tak boleh lah. Tak boleh. Dia mesti kita ada satu IC. Setiap orang satu IC, satu akaun saja. Okey. Itu saja. Baik. Terima kasih ya. Okay. Ada soalan GAE 5 belum. GAE 5 dia gandaan 5. Management fees dia kita bayar masa terminate tadi. Itu sahaja GAE 5. Bukankah kita boleh buat atas nama syarikat juga? Kalau Boleh, tapi dengan bawah IC, kita lah. Yalah, IC. maksudnya kalau penama individu satu nama, satu akaun QM, tapi syarikat satu je lah atas nama syarikat kan. Jadi boleh buat dua lah. Dua lah. Tapi syarikat tu mesti di bawah kita, tak boleh letak bawah orang lain. Tak boleh. Contohnya saya dah bawa merchant Dr. Rida, saya nak pergi merchant siapa lagi? Merchant Puan Aida, tak boleh. Dia mesti bawah merchant Dr. Rida juga. Tak boleh. Okey, dalam satu tu juga ya. Satu grup macam tu. Hari ni, Ya. kalau dalam Gold Storage Account ni, kita tahu 100% is kita punya milikan lah, kan? Ya. So, dan kalau kata apa-apa berlaku pada QM, kita boleh redeem dekat Brinks dengan amount kita dekat GSA ni lah, total amount 100% lah. Tetapi sekiranya kalau apa-apa berlaku dekat QM, kita punya pegangan dalam holding inventory dan juga holding inventory, katakan dalam holding inventory dengan GAE, sekiranya apa berlaku, so macam mana kita nak declare kita punya pegangan emas yang satu unit dekat GAE tu ataupun yang 15% dekat holding inventory tu. So kita nak declare alright, soalan ni telah ditanyakan kepada Datuk Faizal dan founder sendiri. Dia kata dekat sistem kan dah ada gold certificate, setiap kali kita beli print saja benda tu. Ya, gold certificate tu sangat main peranan jangan kita ambil mudah. So kalau boleh, kalau setiap kali kita buat apa saja transaction di dalam QM, belian GAE, GCA mahupun GSA, kalau boleh kita print ataupun kita email ataupun kita WhatsApp PDF file tu kepada seseorang lah untuk kita boleh simpan soft copy. So the certificate itself tu main peranan untuk kita carry. Kalau kita ni kita simpan dekat folder kita ataupun di iCloud, ataupun kita punya storage lah. Ada certificate. Itu dapat cantik lah kalau katakan GSA. Tapi kalau dia dalam GAE, dia dalam lost position pula. Macam mana tu? Kan kita ada refer number kan? Refer number je lah. Tapi kita dalam lost position, meaning kita harga emas tengah turun time tu daripada harga kita beli tu. So, tapi dekat certificate dia tu kan ada buy masa kita buat belian kan? Buy price tu. Buy price dia tu. Dapat pada lost position lah, ya. Ya. Ikut tu lah. Tapi dan untuk makluman semua untuk kiraan termination, sekiranya kita terminate loss, unit tu tak termasuk dalam kiraan untuk 30 unit kelayakan untuk menjadi dealer. So kita kena pastikan benda tu. So kita tak boleh manipulate sistem lah. So kita beli 2 unit, kita terminate 2 unit tu on loss position. So 2 unit tu tak dikira sebagai kiraan terkumpul untuk melayakkan kita untuk naik jadi dealer ataupun mana-mana posisi lain lah. Dia mesti lah untung baru boleh dia mesti terminate dalam keadaan untung baru dia kira satu unit. Tapi kalau tak terminate, dia masih kira. Tak terminate tak apa. QM dia boleh check masa kita hantar untuk borang kenaikan kepada dealer tu kan. Ya, betul. Sama ada orang ni manipulate sistem ataupun macam mana. Dia ikut kita punya tu lah.
investor kat bawah dia kan. Ya, Maknanya, Cik Zazali. maknanya Betul. beli hari ni besok kalau naik boleh, kalau untung terus boleh. 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 Beli pagi, petang rasa dah naik, tiba-tiba melonjak naik pun boleh terminate. Tak masalah.